diberi soalan. Yang ni saya dah buat adjustment. Saya dah buat apa? Dah masukkan data trial balance. Okey. Trial balance dia dah masukkan yang asal tu kan sebelum adjustment. Lepas tu ada adjustment lagi. Yang ini awak faham kan? Saya nak tanya awak faham ke tidak ni? So saya terpaksa agak berkeras sikit yang ini. Yang ni awak faham kan? Sedikit faham tak? Awak masukkan semua figure kan? Dah maksudnya daripada trial balance tu masukkan figure yang saya dah ajar minggu lepas tu. Okey. Last class tu saya dah masukkan. Yang ni masukkan mengikut dia punya format yang warna merah ni semua ialah apa? Dia punya tolak lah. Okey. Dan yang ini kita dah buat sebenarnya. Kalau boleh apa yang saya tanya tu, kalau boleh lah awak kalau tak nak jawab guna awak punya mulut yang mas tu, awak guna chat pun boleh. Awak faham tidak? Saya faham itu Jangan tak jawab, saya tak tahu respon. Jadi, okey. Yang ni. Saya akan buat kata warna biru lah. Biru. Biru. Sini ni. Okay, saya akan gerak. Boleh okey. Dan kita dah buat juga balance sheet ni sebelum adjustment pastikan the balance. Minggu lepas ada sekali tu tak balance. Tak balance. Sebab apa? Saya tersilap yang ni. Drawing ni masih masuk expenses. Okay? Drawing ni. Saya ikut dia tu. Sebab nak habis kelas masa tu. Dah tersilap. Jarang tersilap Memang akan tersilap orang. Okay. Seterusnya kita akan ada yang ni. Adjustment yang pertama kita dah buat. Okay. Adjustment yang pertama kita dah buat. Okay. Yang ni. Adjustment pertama kita dah buat. Iaitu stop. Yang ni agak susah ni. Accrued expenses. Okay. Saya kecilkan. Yang kedua ni ialah apa? Accrued expenses. Apa maksud accrued expenses? Belanja belum bayar. Tulis sikit. So, accrued expenses ialah belanja belum bayar. Ni accrued expenses ni tau. Awak baca. Accrued expenses 31 Mac 2021 were travel expenses and telephone 150. Maksudnya belanja belum bayar. Belanja belum bayar. So, saya nota, saya buat kat sini lah accrued Ada sikit accrued expenses iaitu belanja belum bayar. Sini accrued expenses. Ataupun apa? Belanja belum bayar. Belum bayar. Okey, boleh Satu, awak kena masuk. Ni saya tak payah journal lagi lah. UTM pun suruh ajar. Kamu tolak Cik Hod. Satu, awak kena masuk dalam account expenses. Lagi satu, masuk dalam apa? Awak tulis juga accrued expenses. Okey. Boleh Expenses yang ni agak ini formula lah. Expenses ni awak yang ini masuk dalam expenses dalam PNL. Saya ringkaskan PNL. Accrued expenses masuk dalam mana? Balance sheet.
Okey. Accrued expenses masuk dalam mana? Balance sheet. Saya akan, yang ni saya tak boleh nak insert apa-apa semua kan. Saya guna tu. Nanti jawapan akhir memang saya ada yang lebih cantik lagi. Alright. Okey. Ini awak tulis dulu. Maksudnya yang ni awak campur. Nanti ada campur dengan tolak lah. Ni campur. Okey. Saya nak minta respon. Saya tanya okey, apa kena jawab okey. Cepat lah. Hello? Okey ke tidak? Alright. Jangan diam. Tak tolong. Okey. Yang ni dah salin Accrued expenses ialah expenses. Nanti awak faham ni. Dalam P&L awak kena tambahkan dalam expenses tersebut. Iaitu kita ada expenses apa ni? Kita ada expenses apa? Travel dengan apa? Travel berapa travel? 577. So campur 577. Lagi satu apa? Telefon. Berapa telefon? 159. Okey. Jadi untuk yang accrued expenses kita campurkan boleh tak? Kita campurkan menjadi berapa ni? 577 tambah 159. Saya nak awak buat. 577 tambah 159 dapat berapa? Buat. Hello. 577 tambah 159. Jangan salah. Berapa? Macam mana nak jadi bila sangat ni? 736. Okay. Alright. Jadi, kenapa dia campur tu? Kat mana nak dicampurkan? Kenapa perkataan campur tu So, awak pergi ke sini. Okay. Yang awak buat tadi tu. Ni. Yang ini memang saya tak boleh nak ubah dekat sini. Dekat tu. Tak boleh nak ubah lah dekat yang tu Saya tu tak buat kat sini. Tapi tak cantik sikit lah. Ni travelling expenses berapa? 65 65 berapa tu? Cuba tengok. 657 657 campur berapa tadi? Campur berapa? Accrued yang belum bayar? Campur berapa? Yang tadi tu 577 betul betul lah 657 tambah berapa? Tu yang accrued expenses, travel expenses ialah berapa yang belum bayar? 577. Okey. So 657 ni tambah dengan warna biru ini tambah dengan 577. Okey. So yang ini yang saya buat sini lah warna biru. 657 tambah berapa? 577. Sorry, dia punya pen ni memang tak sharp ni tambah 577 lah. Apa cuba tambah?
So kita akan lupa kat sini. Sebab sekarang ni, yang ni ialah awak tengok sini travel travel expenses, travel. So kita cek account travel. So 657 tambah 577, jadi dia punya yang terbaru ialah berapa? Yang asalnya 657, yang belum bayar adalah 577. Jadi awak tambah je. Sebab awak belum bayar, so awak kena bayar juga kan 577. Berapa jumlah di sini? Satu, dua. Oh, cantik nombor dia. Sini. So awak guna pemadam. Dia ke guna pemadam? Boleh juga guna macam saya juga, asalkan awak faham. Nampak lah. Jadi dalam 57 dah menjadi kepada 1, 2, 3, 4. Lagi satu kita belum masuk lagi 577 tadi. Lagi satu apa? Selain travelling kita ada apa lagi yang kedua? Tadi kita tengok pada soalan. Pandai. Telefon berapa? Sebut. Cuba sebut. Telefon. Berapa yang belum bayar? Dari kena sini lah. 150. Yang lain pun jangan diam, tolong air. 159. Saya dah berkorban betul awak ni 1507 tambah 159. Dapat berapa? 1 1666. Okay. So yang B dah settle. Ada satu lagi yang tertinggal. 577 dengan 159 dapat berapa? Satu masuk dalam PNL kan? Satu masuk dalam PNL, profit and loss. Satu lagi masuk dalam balance sheet. Okay. So masuk dalam balance sheet ni dekat. Kalau accrued masukkan dalam current liability awak masuk kat sini. Boleh tak? Sekejap. Saya sekejap ni. Saya minum air sekejap. Masukkan bawah creditor ni. Tak muat kan? Sekejap. Okey, kita ada satu lagi iaitu yang ni tadi. Tujuh, tiga, enam kan. Kita dah masuk yang ni, sorry. Bila saya dah masuk, saya akan tulis pangkal lah, boleh? Kita makan. Boleh? Lagi satu yang 7, 3, 6 ni kita gabungkan, iaitu belanja belum bayar. Accrued apa? Accrued expenses. Ini masuk dalam balance sheet. BS. Okay? Masuk dalam balance sheet. Okay? Berapa? 736. Bawah accrued expenses, namanya belanja belum bayar, ia dinamakan apa? Current apa? Current liabilities. Okey. So, sebelum saya terlupa, saya akan beri satu yang soalan yang general tu lah. Awak boleh hantar sebelum habis Senin. Okey? Nanti saya akan buat lah. Jumaat atau Sabtu. So, mungkin saya akan beri masa yang lebih panjang nanti.
Alright. Yang ini 736 ni ialah apa? Accrued expenses. Okey. Jadi saya akan ni lah. Saya akan masukkan dalam ni lah. Yang ni. Berapa? 700 apa? 736 577 tambah berapa tadi? 577 tambah berapa? Cepat. 159 iaitu 736. Jangan terlupa yang ni agak sukar sikit Yang tadi senang, dah awak dah settle. Yang ni agak baru pada awak iaitu awak tulis sini. Kalau ada accrued expenses nanti, yang ini kan awak dah buat dulu, maksudnya awak dah ada markah. Dah ada markah. So adjustment buat kemudian. Yang ini di sini sebagai sini dekat sini boleh tak? Dekat bawah ni. Tak muat Di sini accrued apa? Accrued expenses berapa? Accrued expenses berapa? Campur dua-dua tu. Berapa? 7, 3, 6. Okey. Ni 7, 3, 6 So jumlah ni awak jangan buat dulu. Dah salah laki ni. Ni salah. Ni kira wadah lah. Okey. Sebab dia akan berubah nanti. Dah, kita dah settle untuk yang B tu. Okey. A dah settle stok akhir. Satu tu. Dua dah settle. So kita ada tiga lagi. So yang ketiga tu, dia senang. Ni lagi senang. Ini sangat senang lah. Ni senang Okey, yang ketiga ialah a total 1057 has to be written off as bad debts. As bad debt. Maksudnya di sini, saya tak nak tulis lah. Saya tak nak tulis, awak tulis sikit boleh tak? Apa maksud yang 1057 tu adalah bad debt. Maksudnya 1057 kita anggap sebagai bad debts. Hutang lapuk. Apa maksud hutang lapuk? Hutang lapuk apa maksud hutang lapuk? Ia adalah hutang yang tak mampu dibayar oleh siapa? Oleh debtors, oleh pelanggan. Tulis sikit Hutang lapuk, bad debts ialah jumlah hutang yang tak mampu dibayar oleh debtors ataupun pelanggan. Disebabkan apa? Pelanggan itu mungkin telah meninggal dunia. Peninggalan itu telah bankrupt. Ataupun telah gila. Okey, sebanyak berapa? Ingat dalam kepala awak 1057. Saya buat nota sikit untuk bad debt ni. Untuk bad debt. Okey. Bad debt ni ialah apa? Hutang tak mampu dibayar. Tidak mampu dibayar oleh siapa? Oleh siapa? Cepat. Saya cakap tadi. Hello? Hutang tak mampu dibayar oleh siapa? Bagus. Oleh pelanggan ataupun debtor. Okey. Jadi kita akan, kerana apa? Mati. Lepas tu apa? Gila ataupun bankrupt. Okey. Tu yang kata sorry kata-kata buruk ni jangan cakap
kita akan, sebab ni risiko bagi saya sebagai pensyarah lah. Okay. Bila kita kena bankrupt, walaupun kita cakap tapi kan doa saya beri contoh yang buruk ke apa tu. Jadi, so saya doakan awak jangan cakap apa yang ni lah. Elakkan. Okey. Tapi saya terpaksa cerita. Dan seterusnya ialah back debt ni, macam mana nak buat dia? Satu masuk dalam mana? Satu masuk dalam, kita ada salah satu kan kalau ada pelarasan. Satu masuk dalam P&L, satu masuk dalam apa? Balance sheet. Okey. So, P&L ni dianggap sebagai expenses. Di bawah expenses ditulis sini bad debt. Boleh? Kalau boleh, kita ada satu soalan lagi yang kita nak buat. Kalau sempat lah ya. Ataupun saya beri jawapan saja boleh. Saya beri jawapan boleh nanti. Soalan dan jawapan lah. Supaya penerangan ni dia sama je soalan dia. Okey, balance sheet kita masukkan dalam current asset. Current asset itu di bawah apa? Debtor. So, debtor tolakkan dengan bad debt. Awak salin dulu supaya senang saya ajar nanti. Saya tu masuk dalam akaun tu, campur tolak je macam tadi kan. Okey, cepat. Bila awak kata dah, awak cakap dah ya. Nanti saya akan turun padam. Jadi clear sikit whiteboard saya ni. Bila dekat dah beritahu cepat. Okey. Awak tu masuk dia yang C tu 1057 1000 apa? RM 1057. Senang je So 1057 yang asal tadi yang ni kan. Kat sini tak ada tak akaun tu? Akaun bad debt ada tak? Kalau tak ada awak kena tambah Kena tambah dekat bawah ni. Sebab tu awak boleh padam ni. Yang ni saya boleh padam tau. Jadi sini awak buat sebagai apa ni? Bad debts Bad debt berapa? 1057. Jadi sini saya padam jumlah dia. Okey. Jadi kita dah ada 196 dengan tambahan 1057 untuk bad debts kat bawah discount allowed. Okey Dan okey, saya rasa awak dah buat sikit. Dan seterusnya tadi kita ada yang debtors tu. Debtors ni senang dah ada. Kalau bad debt saya tak payah ajar lah.
Awak tolak saja kat sini lah. That tu senang. So, awak asal dia berapa? 6066 tolakkan dengan 1057. Okey. Kat sini tau. Okey. Berapa? 6066 tolak 1057 berapa? Tolak sebab dia kredit kita lah. Jadi dia tolak ataupun dia mengurangkan nilai debtors lah. Hutang pelanggan kita semakin berkurang sebab kita dah anggap dia sebagai hutang lapuk, bad debt. Awak tolak, awak ingat je lah, awak hafal 6066 tolakkan dengan 1057. So dapat berapa? 60 ni berapa tadi Kita tak nampak lah. Betul ke? Saya padam je lah. Saya padam. Saya padam semua. Ini. 6056. Allah. Bukan 6066. 6056. Buat kat sini 6056 tolakkan dengan berapa? 1057 dapat apa ni? Cepat. Betul. Sini 4999. Boleh saya buat ni. 4999. Memang tak nampak. Memang tak nampak tulisannya. Memang susah. Okay. Tapi awak kena buat kat tempat tu. Ni. Saya tak boleh buat guna ni. Jadi awak tak nampak sangat. Awak guna kertas kan. So saya guna kertas juga untuk mengajar. Sebab ni susah. Okay. Dah So yang ini awak akan ubah nantilah. Ini awak akan ubah. Ini pun akan ubah. Sebab dia akan nilai dia dah berubah. Okay. Itu dah settle. Dah settle belum? Dia dah. Okay. Dah settle. Okay, kalau dah settle, jadi senang lah. Saya terus saya buang sini. Tapi yang keempat ni susah sikit lah. Dah. So, kita ada lagi dua lagi. Yang ni memang susah sikit The allowance of, awak ingat sikit sebab saya susah nak kiri kanan. So, yang ni saya terus padam lah supaya yang ketiga lah allowance for doubtful debt. Ini agak susah sikit, agak keliru sikit saya buat kat sebelah lah. Nak padam satu masa juga. 5% of the debtor's balance. So debtor balance sekarang dah menjadi berapa? Tadi berapa awak kira? Berapa? Debtor's balance sekarang berapa? Awak dah tolak tadi dengan bad debts. Dapat berapa? 4999 betul
49. Update sikit. So, debtors ialah berapa debtor? Tulis debtors balance ialah 4999. Boleh Iaitu awak tolak tadi berapa tadi? Asalnya ialah debtors ialah 6056 kan? Tolakkan dengan back debt. So, awak akan dapat 4999. Lepas tu awak kena darabkan dengan dia tanya 5% of debtor balance. Okay. So, 5% darabkan dengan berapa? 4999. So, awak akan dapat apa ni? Berapa? Guna kereta awak. So, you can calculate by using your own calculator times 4999. Then, awak akan dapat sini berapa? Perpuluhan ni awak bulatkan boleh tak? Perpuluhan. Boleh round up. Jadi apa? 200 apa? Perpuluhan tu awak bulatkan boleh? Tak ada. Jangan ada perpuluhan ni kalau soal ni. So, 250. Okay. Ni round up. Decimal point. Maksudnya nombor bulat lah. Okey. 250 ni, ni agak susah yang ni kan. Yang ini yang susah sikit lah. So, kena cari debtors. Debtor baru. So, yang ini awak akan masukkan dalam satu, masukkan dalam P&L. Satu, masukkan dalam balance sheet. Okey. P&L memang ada tak? Nama dia ialah allowance for doubtful debt. Okay. Allowance for doubtful debt ialah berapa? %5 dalam 49 adalah 200 berapa? 50. Okay. So, yang ini dinamakan allowance for doubtful debt. Dalam expenses expenses lah. Tak, yang ni awak tak tahu apa. Awak tengok P&L dia, nanti saya akan tunjukkan. Dalam balance sheet ni, dia ada satu account namanya allowance for doubtful debt. Cuba awak tengok dalam balance sheet berapa. Berapa nilai allowance for doubtful debt ni? So, yang ini, yang 250 ni, nanti saya akan turun figure dia berapa tau. Ya. Jadi, balance sheet senang. Balance sheet awak terus dapatkan nilai dia 250. Terus tolak menjadikan dia 250. Tetapi beza dia berapa? Itu susah sikit lah. Ini adalah beza dia. Okey. Sebab dia ada account dia, berapa sini? Ni agak susah. Tapi dulu saya tak tahu nak macam mana. Yang ni. Jadi ni 300 akan menjadi berapa ni? Menjadi berapa? Susah kalau agak ni. Ini berapa jadi berapa? Agak menyusahkan. Jadi awak cuba je lah mana tahu. Ini menjadi berapa? 250. Tukar 300 tu menjadi 200 berapa? 250. Okey. Dah tukar belum? 300 tu kita punya allowance for budak sekarang menjadi 200 setengah saja, bukannya 300.
Jadi bila 50 tu kita anggap sebagai, ni awak diam dulu ya. Kalau contohnya allowance for doubtful debt ni ialah 200 contohnya. Ingat tak? Kalau yang ini 200 menjadi 200 setengah, jadi 50 ni akan ditambahkan jadi 200 setengah. 50 ni dianggap sebagai expenses. Okey? Ingat? Boleh ingat? Sebab soalan ni tak ada. Tetapi yang ini asalnya berapa? 300. Awak kena tolak menjadi apa? Awak kena tolak 50. Okey? 50 ni dinamakan apa? Ni namakan revenue, ada income. Ada income. Ni susah sikit lah. Yang ni senang 300 ni. Tetapi yang 50 ni awak akan masukkan dalam profit and loss. Bukannya expenses, okey? Jadi awak dah buat lah 300 ni. 250. 300 menjadi 250 yang awak kira tadi 249.9 kan, jadi 250. Okey. Dan seterusnya awak akan buat kat sini yang dinamakan apa? Ni susah sikit. Sorry, it's very difficult lah. Ada income kat sini. Kat bawah ni dia ada satu nama yang dinamakan sini, tak muat sini. Ada income. Okay. Berapa ada income dia? Awak tulis sebagai account, boleh tak? Allowance for doubtful debt. Tak apa, awak jangan risau. Saya akan beri yang cantik sikit nanti depan ni, bila dah siap. Saya dah type lah, doubtful debt. Recover. Maksudnya dapat recover kurang lah. 50 saja. Di sini 50 lah. RM50. Kat sini 50 lah. So ni ada income. Awak kena campur lah. Ni tak apa, nanti kita akan ada satu lagi kalau boleh lah. Saya akan, kalau sempat saya akan ajar lagi untuk soalan yang lain. Saya cuba cek yang soalan yang lain. Okay. Cuma nanti kalau untuk ujian tu, saya akan beri YouTube lah untuk beri jawapan dia. Awak cuba tu je lah. Buat je lah. Tiru je. Saya cuba lah supaya dapat garis panduan untuk menjawab. Dah siap belum ini? Dan kita ada yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali ialah ini agak susah sikit juga. Ni pun susah. Plant and machinery is depreciated on reducing basis. Maksudnya ada susut nilai. Ni. Ni awak hafal dulu. Plant and machinery, contohnya mesin, susut nilai berdasarkan, yang ni terus, ni bagus. Dua method ada. Satu berdasarkan reducing balance ini.
Reducing balance ni, awak tahu tak depreciate? Ni last kali ya. Okay, last kali kita awak siap-siapkan dulu. Last kali yang perlu rehat dulu. Kita rehat dulu 5 minit lah. Kita rehat dulu. Awak cuba siapkan yang ni. Okay.
Okay, kita sambung bad debt. Apa nama tu? Depreciation Apa maksud depreciation ni? Nilai aset kita semakin berkurang. Aset kita ni ialah contohnya dia akan nilai dia berkurang Disebabkan apa dia berkurang? Itu ada susut nilainya. Susut nilai depreciation. Contohnya kalau motor nilai dia semakin lama berkurang. Kau beli RM4,000 harga dia. So dalam 4 tahun harga dia mungkin menjadi RM1,000 sahaja. Disebabkan apa? Motosikal. Disebabkan berkarat lepas tu seat dah hilang. Okay. And then dia punya dah tak laju lagi. Alright. Itu semua faktor-faktor je lah. Mesin tersebut. Itu set nilai. Nilai dia semakin apa? Okay, hello. Semua sekali ni. Aset disebabkan set nilai. Nilai aset semakin apa? Bertambah ke berkurang set nilai? Ya? Hello. Jawablah. Depreciation. Hello, dengar tak? Depreciation nilai semakin, value semakin berkurang. Okay? Disebabkan depreciation ni lah. Jadi kesan dia ialah kita ada akaun apa? Depreciation dalam akaun P&L, dalam profit and loss, dan satu lagi kita ada apa nama tu? Accumulated depreciation. Awak salin. Lepas tu saya guna tangan senang. Awak salin. Okey. Contoh kita ada kaedah method yang pertama ialah apa? Metod yang pertama atau kaedah yang pertama, ada dua kaedah dalam mengira sudut nilai ni. Yang pertama ialah reducing balance. Yang pertama. Yang kedua ialah straight line. Ini pun senang. Okey Boleh Okey, yang pertama kita buat reducing balance. So, ia adalah berdasarkan nilai bersih aset tersebut. Okey. Cuba awak tengok dia punya plant and machinery berapa nilai dia. Plant and machinery berapa nilai dalam balance sheet? Cuba tengok. Semua aset adalah, dia katakan bahawa dalam soalan plant and machinery ialah menggunakan reducing balance. Berapa nilai aset cost dia ialah 46. Pandai. Tolakkan dengan apa? Accumulated depreciation. Asalnya kan? Apa ni? Bagus saya suka. Saya ni jiwa pensyarah ni susah. Semua faham. 7, 1, 3, 5. Berapa nilai dia? Net dia ialah berapa? 38876. 38,876. Ingat, okey?
Jadi, dikatakan bahawa Plant Machine menggunakan 20% leasing balance. Jadi, sini 20% kalikan reducing balance. Berapa 20% kali reducing balance? Cuba kalikan 20% darabkan dengan ni. 3886. Cuba darabkan. Dah lain dah mana tak senyap yang lain ni. Buat ke tidak ni? Awak bulatkan Bulatkan. Dapat berapa? 7775. Betul. Sama. Okay. So, 20%. So, depreciation kita ialah depreciation kita adalah 7775. 7,775. Dah settle kan? So, saya nak mudahkan terus. Ingat 7775 sebab saya malas nak kecil besar. Yang kedua ialah straight line. Office furniture menggunakan straight line. Okey. Straight line ni maksudnya ni lagi senang. Straight line ni awak bahagi dengan beberapa tahun. Okey? Lagi senang ataupun awak kalikan dengan persen dia saja. Okey? Daripada original cost dia. Alright? Straight line ni maksudnya setiap tahun adalah sama. Dengan itulah kalau 5 tahun bagi dengan 5 tak bagi 5 macam tu gitulah daripada original cost dia. Office furniture dia ialah berapa? Straight line ialah 12% daripada cost. Jadi kita ada office furniture tulis office furniture cost dia ialah apa? Cost dia ialah 54 94. So kalikan dengan 12%. Darabkan dengan ni. Dapat apa? Nanti darabkan. Berapa? Kita ambil yang bulat dulu 659. Okey. Okey, seterusnya kita akan buat sini depreciation. So jumlah depreciation berapa? Jumlah depreciation. Jumlah depreciation berapa? 775 kan? Campur dengan 659 ni lah yang awak kira tadi. Apa jumlah ni? 84 34. Okey. Betul. Jadi kita akan buat yang ini. Saya akan merahkan 8434 nak masuk kat mana. Satu lagi masukkan yang tadi 659 masuk kat mana. Satu lagi ialah apa? Awak pun buat merahkan jugalah. Berapa tadi? 7775 nak masuk kat mana. Yang ni awak hafal saja cara nak masuk kat mana. Boleh tiga ni awak ingat sekejap. Satu ialah depreciation untuk apa yang tadi gunakan leasing balance ataupun plant and machinery. Satu lagi 20% menggunakan straight line ataupun bagi tahun. So yang depreciation ni awak campurkan kedua-dua ni lah 8434. Yang ini masuk dalam apa ni? Ini masuk dalam P&L. Yang ini masuk dalam awak tulis sikit balance sheet. Yang ini pun masuk dalam apa? Balance sheet. Okey.
Kalau awak tertinggal, saya akan lepas ni memang awak 2 orang tu. Semualah kena tunggu. Sebelum ke 11 kan. Setelah ke 11, saya akan terus upload video saya. Jadi awak kalau yang terlepas, awak boleh tengok balik. Alright. So kat sini, awak kena ada satu lagi depreciation. Tambah kat bawah apa tadi, bad debts. So depreciation berapa tadi? 84 3 okey. Boleh tak? 659 tambah 775. 659 tambah 775, iaitu jumlah susut nilai ialah apa? 84 3 4. So masuk kat bawah yang ni lah, bad debt ni. So kita discount allowed, ada bad debt dan kita ada apa? Depreciation. Okey. Dan last kali kita ada yang kita kena masuk dalam balance sheet pula. Okey. Yang ni agak sukar sikit. Okey. Yang ni. So saya akan guna kat sini lah. Saya akan guna warna biru. Kalau susah warna biru lah Okey. Jadi plant and machinery ni yang tadi 3135 campur dengan apa tadi? 7135 campur dengan tambahkan sudut nilai dia. Sudut nilai berapa tadi? 335 campur dengan apa tadi? Yang awak kira tadi. Untuk sudut nilai. Untuk plant and machinery. 7775 kan? So awak tambahkan. Cuba awak tambahkan. Cuba. Dapat apa? Tujuh 135 yang asal campur dengan yang awak kira yang baru. Ni yang baru tau. So awak campurkan dapat berapa? 7 135. 1 4 1 4 9 1. So yang ni lah. Awak ambil yang baru. Bukan 735. Awak tukar kepada apa? 1 4 9 1 0. Okey. Selepas itu, awak kena yang ini, yang ini macam ni juga. 550 tambah apa? Yang baru punya apa? Tadi awak kira apa? Untuk office furniture. 659 kan? Cuba tambah 659. Dapat apa? Hello? Tambahkan. 550 tambah 659 dapat apa? 1 2 0 9. Okey, kita dah habis. Cuma tugas awak adalah jumlahkan. Supaya nilai ini, net profit pun awak kena ubah Awak kirakan sini, contohnya sini tadi. Okey, awak kira semua ni dengan nilai yang baru. Contohnya net profit awak dapat yang baru kan. Kat sini pun awak kena ubah juga net profit sini. Okey, saya pun buat sama. Saya gunakan Microsoft Excel saya gunakan Microsoft Excel. Ya. Tadilah. Bagus. 658 ni. Dia tak kisah. Travelling. Asalnya berapa tadi? Travelling. 658. Bagus jugalah. 658. Silap. 658 ni. Ni 658. Ada satu buku 658. Tak jauh beza. Satu lagi sebab ada tak balance satu. Okey. Awak cuba kira
Kalau dah 58 kat sini pun nak kena tukar ya. Dekat travelling kat sini, yang dekat accrual tu dah 58 juga. Nanti saya akan beri jawapan dia. Sekejap je lagi. Saya akan beri jawapan. Sambil-sambil tu saya rasanya awak tak sempat nak buat jawapan ni. Awak cuba. Yang ni awak sebagai awak janjikan saya, awak buat sendiri. Dan saya akan beri jawapan sekarang ni juga. Uh, uh, 57 saya rasa ni. Soalan lah 58 saya dah ubah tu. Yang 5. Okey. Saya akan beri jawapan dia. Okey, awak buat dulu, awak selesaikan. Saya rasa dalam 5 minit ni. 10 minit awak boleh buat. Saya pun buat juga ya. Uh, Okey. Apa yang dalam 7 dan 8 tu ialah apa? Uh, saya nak bedakan kat bawah. So awak buat 657 boleh tak? 657 sorry, sekejap, 65. Sekejap, 65. 9. Awak buat ni. Buat yang ni. Yang tak ubah dulu. Yang ubah dulu lah. Awak yang 657 tu. Okey? 657 dulu. Tapi saya akan beri jawapan yang soalan yang lengkap lah. Untuk yang ni ya. Yang 58. Yang 58. Yang 58 ni sorry. Awak buat dulu.
Okey, saya akan beri jawapan dia. Saya akan beri jawapan dia. Bertype lah. Yang lengkap soalan dan jawapan. Ini soalan. And then dia ada jawapan dia. Ini dah ni jawapan akhir dia. Ada mungkin ada beza sikit, satu dua beza sikit dia. Kalau boleh kita guna ni. Kita guna yang ni, jawapan yang ni lah.
senang. Dia tak boleh beza sikit, satu dua je beza. Tak beza satu, tak beza lah maksudnya. Yang jari yang 3 yang 8 tu, sebab dia nak ada perpuluhan kan. Okay. Dah siap alhamdulillah. Kalau dah siap ni. Awak cuba semak dia ada mungkin dia silap sikit yang berasal, tapi yang ni betul punya lain, sebab dia balance lah ya. Tapi saya akan beri juga dalam bentuk Excel. Okey. So saya akan akhirkan rakaman ni dan saya akan upload di YouTube ni ya. Okey, bye bye. Tapi jangan masih kelas betul bulan 11.